Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi usrah kita sebelah masjid kita, alhamdulillah. Yang mana pada minggu lepas, kali terakhir kita bertemu di Masjid Bunga Emas. Kita membincangkan berkenaan dengan panjang tajuk kita berkenaan dengan bid'ah ini. Dan bid'ah yang selalu kita tekankan disebabkan buku kita ni adalah buku akidah. Maka bila kita sebut setiap kali perkataan bid'ah di dalamnya, lebih kita maksudkan bid'ah dalam akidah, bukan bid'ah fiqh, bid'ah dalam akidah. Dan kita bincangkan minggu lepas apa sebabnya bid'ah ini merupakan satu perkara yang diharamkan di dalam syariat. Apa dia punya kesan-kesan dia. Kita dah bincangkan dua kesan sebelum ni. Yang pertamanya bahawasanya bid'ah itu mematikan as-sunnah. Disebabkan bid'ah ini merupakan lawan secara apa? Lawan bagi sunnah. Sebagaimana kita kata tauhid dan syirik tidak boleh bercampur. Kalau seseorang itu mentauhidkan Allah, maka dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mensyirikkan Allah, maka dia tidak boleh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh 50% tauhid, 50% syirik. Mana boleh? Ustaz, saya sembah Allah tapi Syifa saya sembah Arab. Tak boleh. Itu dikira mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga dengan as-sunnah. Apabila kita kata kita ikut sunnah Nabi SAW, itu bermaksud kita tidak mengikuti bid'ah. Sebab bid'ah ini adalah perbuatan ataupun dalam konteks kita ni i'tiqad, kepercayaan yang tidak ada, tidak pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Fahiya bid'ah, maka dia adalah bid'ah. Semalam umpamanya saya ingat di Masjid Sempring kami bincangkan berkenaan dengan masalah Nur Muhammad. Saya ingat lebih kurang 30-40 tahun lepas negara kita memang agak digemparkan dengan kisah Nur Muhammad ni, iaitu dakwaan oleh sesetengah pihak. Dia antara orang yang mempelopori pandangan ni adalah Ibnu Arabi As-Sufi. Dia memperkenalkan pandangan Nur Muhammad ni, iaitu dia kata Nur Muhammad ni bukan Nabi Muhammad SAW. Selalu orang silap sangka, orang kata Nur Muhammad adalah Nabi Muhammad. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad ni dakwaan dia adalah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana daripada Nur Muhammad ni, satu entiti, satu makhluk, kesekalian alam semula jadi ni, semua benda dalam dunia ni diciptakan daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad diciptakan daripada Nur Allah. Itu dia punya idea dia. Maka kita kata Nur Muhammad ni adalah idea bahawa alam semula jadi ni sendiri, kita kata dengan segala bintang, segala alam semesta dan sebagainya, sebenarnya hidup sebab dia dijadikan daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ni berada dalam diri para rasul, dan dia berada paling sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka dia punya idea dia panjanglah perbincangan dia, bahasa dia guna pun tidak kurang susahnya juga. Tetapi pendek ceritanya, apa yang dia nak sangat dengan Nur Muhammad ni, dia kata bahawa bila seseorang tu beribadah sehingga ke sampai satu-satu makam, dia akan dapat sedar Nur Muhammad yang ada dalam diri dia. Sebab semua benda buat daripada Nur Muhammad, jadi semua benda ada Nur Muhammad. Ideanya macam tu lah. Jadi bila dah sampai ke satu makam tu, dia dah sedar Nur Muhammad dalam diri dia tu, dia boleh berhubung dengan Nur Muhammad dalam diri dia. Akhirnya dia boleh berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula bahaya dah tu. Bila berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sesuatu peringkat tu sampailah satu peringkat dia sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu fahaman yang sebahagian kita kenali sebagai wahdatul wujud. Dia wujudnya dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bid'ah dalam akidah. Ini benda yang kita kata ada tak Nabi SAW sebut? Tak ada. Tidak ada sandaran, tidak ada hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Kalaulah sebesar itulah dia punya idea dia, takkan Nabi SAW tercicir tinggal kot. Jadi kita kata bila kita beriktikad macam ni, kita tidak beriktikad dengan akidahnya Nabi SAW. Maka dia iktikad bid'ah. Dan iktikad bid'ah sudah nyata bercanggah dengan sunnah, sehingga akhirnya kita kata dikhawatiri akhirnya orang menyangkakan bid'ah itu sunnah dan sunnah itu bid'ah, sehingga dia boleh keliru sehingga ke tahap tu. Na'udzubillah min zalik.
Baik, itu yang pertama, iaitu perlakuan ataupun akidah bid'ah ini mematikan as-sunnah sebab dia berlawanan dengan as-sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kita dah habis tengok minggu lepas, iaitu i'tiqad ataupun kepercayaan bid'ah ini dia melahirkan pertengkaran, perbalahan dan perselisihan yang batil. Dia punya kata kunci kat sini, perselisihan yang batil. Disebabkan perselisihan, kita kata dari segi perbezaan pandangan ada dalam Islam, tetapi ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Jadi i'tiqad bid'ah cuma melahirkan perselisihan yang batil. Sebagaimana saya ingat minggu lepas ada saya cerita sedikit berkenaan dengan pecahan-pecahan mazhab dalam akidah. Perselisihan mereka sangat-sangat besar. Di Masjid Alwi Boni pun ada saya sebut. Kita kata sebagai contohnya akidah dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jahmiyah kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sifat dan tidak mempunyai nama. Tu dia. Nama tak ada, sifat pun tak ada, kita tahu. Sehingga kan mereka melampau ke tahap ni, tahap melampau dalam perkara ni, sehingga mereka mendakwa bahawasanya kalau kita sebut Allah itu wujud pun salah. Disebabkan apa? Kalau kita kata Allah tu wujud, maka mereka dakwa kita telah menyamakan Allah dengan manusia, sebab manusia pun wujud. Menyamakan Allah dengan makhluk, sebab makhluk pun wujud. Maka kita kata nak sebut macam mana? Mereka kata kita kena kata Allah itu tidak wujud, tetapi dia bukan tidak wujud. Ini memang tak ada siapa boleh faham. Kita kata ini i'tiqad bid'ah. Golongan bid'ah seperti Jahmiyah dia berfikiran macam ni. Muncul pula golongan lain yang nak lawan golongan Jahmiyah ni, iaitu salah satunya muncul golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama tetapi dia tidak mempunyai sifat. Oh gitu pula. Kemudian keluar pula golongan Asy'ariyah pula kata tak, Allah mempunyai nama dan mempunyai 7 sifat yang mesti kita isbatkan, iaitu qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, qalam. 7 sifat tu. Macam tu pula. Nampak tak dia melahirkan. Akhirnya kita kata perpecahan tu makin banyak, pandangan makin banyak, mazhab-mazhab akidah pun makin banyak. Macam minggu lepas saya sebut di masjid Bunga Mah, iaitu sebagai contoh kita kata Syiah pun perpecahan dia, saya ingat sampai berpuluh-puluh kot. Walaupun yang terkenal selalunya kita sebut mazhab Imamiyah, Imam 12, kita sebut Ismailiyah, kita sebut Zaidiyah. Sebenarnya tu yang 3 yang terkenal. Ada banyak, berpuluh-puluh lagi pecahannya. Sebab masing-masing dengan akidah yang berlainan, maka mereka berpecah belah. Dan yang lebih teruknya, kafir mengkafirkan antara satu sama lain. Maka Syiah Sulaimaniyah mengkafirkan Syiah Batriyah umpamanya. Syiah Batriyah mengkafirkan Syiah Zaidiyah. Padahal sama-sama Syiah, itu pun dia mengkafirkan. Jadi ini kita kata masalah akidah bid'ah, dia melahirkan grup-grup, kumpulan-kumpulan perpecahan. Malahan kumpulan-kumpulan tu saling mengkafirkan antara satu sama lain. Kesan daripada bid'ah. Dekat situ dia punya bahayanya. Baik, kemudian kesan yang ketiga yang kita bincang minggu lepas, iaitu berpecah belah, terkeluar daripada jama'atul muslimin, menuruti golongan-golongan yang fasad. Kita kata daripada elok, yang dimaksudkan jamaah muslimin ni adalah jamaah Islam secara umumnya. Secara kita kata kesatuan Islam tu, dengan adanya akidah bid'ah, maka kita kata terpecah, terkeluar daripada jama'atul Islam. Bila terkeluar tu, kita kata macam tadilah, dia mula melahirkan grup-grup yang baru, kafir mengkafir sama sendiri, malahan mengkafirkan orang-orang secara umum pun, itu pun ada jugalah. Kita ingat, kalau sebagai contoh, kalau kita tengok hatta dalam Syiah pun, populasi Syiah dalam dunia ni bukannya ramai mana sangat pun. Saya kira daripada 100% Ahlus Sunnah, Syiah barangkali tak sampai 10% pun, tak sampai. Dan kebanyakan mereka punya populasi itu tertumpu di Iran lah yang banyak. Boleh bayang tak kita kata mereka yang sedikit, barangkali 5 ke 6% daripada keseluruhan orang Islam, mengkafirkan 95% orang Islam. Bukankah ni kita kata terkeluar daripada jamaah? Orang ramai-ramai, 90% orang yang menggelarkan dirinya sebagai muslimin, duduk elok sekali dengan akidah yang sama. Kemudian ada 5% keluar dan mengkafirkan 95%, dakwaannya 5% tu yang betul. Ini dia punya masalah dia. Keluar daripada jama'atul Islam, beriktikad dengan akidah bid'ah, lalu mengkafirkan majoriti umat Islam. Takkanlah 95% kafir belaka, 5% je betul. Kat situ pun kita dah nampak dia punya tak masuk akal dia. Wallahu a'lam. Baik, ada pun minggu lepas kita berhenti di muka surat 482 ni, kita sempat baca sikit minggu lepas, iaitu di antara kesan akidah bid'ah ini adalah
penyesatan manusia tanpa pengunduran semula ke jalan yang benar daripada amalan bid'ahnya. Bila dia dah biasa dengan dia punya amalan bid'ah tu, dia susah nak patah balik lagi dah. Dan yang lebih teruk lagi, bahawasanya selalunya mereka yang dengan akidah bid'ah sini, dia tidak duduk amal seorang-seorang sahaja, dia akan cuba untuk menyebarkan dia punya fahaman dia. Yang tu bahayanya. Termasuklah juga sekali lagi kalau kita tengok dalam Syiah, kalau buat kajian berkenaan Syiah ni agak mudah dari segi dia punya buku-buku dia boleh dapati secara percuma, mudah nak dapat. Saya ingat minggu lepas saya download satu buku tajuk dia A'yanus Syiah. Dia ceritakan berkenaan penulis dan ulama Syiah, 19 jilid. Dia punya buku tu 19 jilid, memang besar. File dia lebih kurang 700-800 megabyte. Dia bagi saya free je daripada Syiah Hindun. Minta buku dia bagi free. Senang. Sebab apa dia bagi free tu? Sebab seruan daripada Ayatullah Khamenei dulu, dia menyeru untuk penulis-penulis Syiah ni berikan buku secara percuma untuk nak menyebarkan mereka punya mazhab mereka. Nampak tu kesan dah. Dia sendiri dah berpegang tu satu hal dah. Lepas tu kalau dia pegang, dia orang kata apa, dia duduk jauh main seorang-seorang, okey tak apalah. Masalahnya dia cuba menyebarkan, dia cuba mengembangkan, dia cuba menguatkan. Saya kira bukan saja dalam bab Syiah, tetapi dalam ajaran-ajaran sesat di Malaysia, di Indonesia pun sama juga. Dia tak akan duduk seorang-seorang macam tu, dia akan kembangkan. Dia akan orang kata apa, rekrut kan, cari ahli-ahli baru untuk besarkan sokongan, besarkan networking dia, jaringan dia, pengaruh dia. Yang ni pun masalah yang timbul daripada kalau bid'ah dalam akidah ni tidak dikekang. Sebab tu saya tidak apa setuju kata dalam akidah pun kata kita agak berlapang dada, Syiah pun kita terima dan sebagainya sebab kita ni sama-sama. Tak, dia tak akan habis kat situ. Dia tak ada orang Syiah kekal sebagai Syiah. Dia tak akan cuba bawa kita ke sana. Dia tak akan habis kat situ. Dia akan cuba punya sampaikan dia punya dakwah dia melalui medium-medium yang halus dan sebagainya. Saya punya salah satu kajian yang saya buat sekarang adalah berkenaan dengan seorang Syiah ni, nama dia Said Musawi. Dia tulis satu buku bohong. Nama panjangnya Said Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi. Dia tulis satu buku yang mana buku tu pembohongan, yang dia kata, dia dakwa buku ni adalah himpunan surat-surat yang dia tulis kepada Rektor Al-Azhar. Rektor Al-Azhar Mesir tu. Dulu lah, lama dah, lebih kurang tahun 1900 sehingga tahun 1904. Jadi dia kata dia tulis surat. Bila kita baca dia punya buku tu, seolah-olah dia kata saya berjumpa dengan Rektor Al-Azhar ni, seorang yang alim. Dia kata seorang yang banyak ilmu. Lalu saya ajukan soalan, kami bincang sebagai saudara dan sebagainya. Bohong. Beza dia dengan rektor tu 80 tahun. Bohong. Entah bila dia tulis surat kat kawan tu. Satu. Lepas tu pula dia keluar buku tu 30 tahun lepas rektor tu dah meninggal dunia. Maksudnya rektor tu pun dah tak boleh nak mempertahankan, nak kata saya tak pernah tulis surat kat budak ni. Tapi yang lebih utama, yang lebih bahaya dalam tu, bentuk-bentuk uslub surat dia, dia buat seolah-olah Rektor Azhar ni memang tak tahu apalah pasal Quran Sunnah. Satu ayat Quran tak ada, satu hadis tak ada. Kononnya rektor tu tulis kat dia, tanya soalan bab Syiah. Lepas tu dia tulis gaya pelajar kedoktoran tulis tu. Lepas tu rektor tu pula terkedu, balas 2-3 perenggan, dia balas pula 20 muka surat. Ini pembohongan Syiah. Kenapa tujuan dia? Tujuan dia supaya bila kita baca, kita mula Rektor Azhar pun tak reti jawab, kita lagi lah pula. Kita mula rasa macam tu. Jadi tujuannya adalah untuk masih dalam tujuan penyebaran. Dalam erti kata lain, dia tak akan duduk seorang-seorang beramal, seorang Husain sebat diri seorang. Dia tak akan buat macam tu. Dia akan letakkan juga usaha untuk menyebarkan. Dan kesan dia, sebagaimana kata pengarang ni, dosa dia berpegang dengan akidah yang bid'ah sedemikian, dia tanggung. Dan dosa orang yang ditarik, itu pun dia tanggung juga. Sebab apa? Itu sebab kesalahan dia. Konsep di dalam agama Islam ni, kita tak tanggung dosa orang lain, betul. Tetapi kalau satu perbuatan tu kita yang tunjuk contohnya, dan orang lain tiru contoh tu, kita dapat dia punya kesan dia. Bukan sebab di atas dia buat tak. Di atas dasar umumnya sebenarnya dia tak tahu buat, tapi kita tunjuk dia pergi buat, maka kita pun tanggung, terima sekali. Sebab tu kata Nabi SAW, tidak ada satu nyawa pun yang terbunuh di atas muka bumi ni melainkan salah seorang daripada anak Adam mendapat dia punya bahagian dia. Tahu kan kisah dua orang anak Adam tu? Yang seorang apa? Seorang petani, seorang peternak. Lepas tu minta korban daripada, kalau sebahagian panggil cerita Qabil dan Habil tu.
Sebut Qabil Habil pun tak. Saya tidak berapa suka guna nama Qabil Habil sebab nama ni nama Israeliat. Tapi tak apalah untuk pengenalan kisah berkenaan Qabil dan Habil tu. Jadi kita kata kisah tu itu merupakan pembunuhan pertama manusia di atas muka bumi, betul tak? Sebelum tu mana ada orang bunuh siapa-siapa? Ialah sebelum tu ada Adam dengan Hawa. Takkan Adam nak bunuh Hawa, bunuh Adam, tak ada. Itu pembunuhan pertama berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu manusia tak tahu pun dia boleh bunuh sama sendiri. Tetapi dia orang pertama yang menunjukkan rupanya manusia ni kalau kita tibai kepala dia dengan batu dia mati. Dia yang menunjukkan. Jadi disebabkan tu setiap pembunuhan, bayangkan dah berapa puluh ribu tahun dah pun, daripada zaman dia dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, kata Nabi SAW, ada pembunuhan berlaku, dia akan dapat bahagian dia sebab dia orang pertama yang tunjuk manusia ni boleh bunuh manusia. Na'udzubillah min zalik. Jadi sama juga dengan akidah bid'ah. Sama, iaitu dia yang menyebarkan, dia yang mengajak. Dia tak akan duduk diam-diam seorang, tak, dia akan sebarkan. Orang akan tertarik, orang akan tertipu. Dan setiap dosa tu yang dia reka akidah tu, dia tambah akidah tu, dan dia ajak orang masuk dalam kumpulan dia, dia tanggung sama dosa tu. Sebab tu penting untuk kita ni belajar dalam bab akidah. Akidah ni saya selalu sebut fardu ain, bukan fardu kifayah. Yang pertama, sebab kita takut kalau kita pun na'udzubillah terjerumus dalam benda-benda macam ni. Satu, benda ni hakikat, bukan satu benda yang khayal. Saya bukan cerita bab konspirasi yang tak wujud, tak. Buku yang saya sebut tadi tu, yang ditulis oleh Said Al-Musawi, kononnya dia tulis kepada Rektor Azhar. Buku tu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, diedarkan di Indonesia dan diedarkan di Malaysia. Tajuk buku tu Dialog Sunnah Syiah, tulisan Said Al-Musawi. Saya ingat ramai ada buku tu. Buku tu pun asalnya saya jumpa, saya pergi makan malam, ada satu kuliah kat satu masjid ni, saya pergi makan dengan jemaah masjid. Lepas habis tu, pada habis tu seorang jemaah datang, dia bawa buku tu. Dia kata, "Ustaz, buku ni syok betul, saya baca 3 hari saya tak boleh lepas baca." Saya pun, buku apa? Kata, "Tengok Dialog Sunni Syiah." Saya kata, "Bang, apa? Ni buku Syiah ni bang, apa? Kalau kena orang yang tak buat kajian dalam bidang ni baca, boleh tumbang bang," kata. Bagi saya ambil lah buku tu. Dia jangan baca lah buku macam ni. Diedarkan, malahan separuh tempat diedarkan secara percuma. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita kata selamat daripada ancaman ni, malangnya tidak. Diedarkan secara percuma. Kalau kita jumpa, kita baca, kita ingatkan buku agama, mana nak tahu tu kan. Tengok pula Rektor Al-Azhar, mesti bagus ni kata. Padahal buku tu satu bentuk pembohongan. Jadi tujuan kita belajar akidah, kita nak kenal perkara ni, nombor satu. Dan yang kedua, ada juga kita khawatir kalau kita ni lah suatu hari ikutlah orang bertanya bab akidah ke apa, kita jawab dan tersilap. Payah. Di atas dasar kita sendiri tak tahu berkenaan tu, tapi kita nak jawab. Ni memang susah. Jadi sebab tu, itu antara objektif kita bincang dalam bab-bab akidah. Wallahu alam. Kemudian kata pengarang muka surat 482 tu, dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Ahmad dan Ad-Darimi, di bahagian yang lepas, Rasulullah SAW di antara lain telah menegaskan, dan sesiapa yang melaksanakan dalam Islam suatu sunnah sayyi'ah, satu sunnah yang tak baik, maka adalah di atasnya dosa perbuatan itu dan dosa orang yang beramal dengannya selepasnya, tanpa berkurang pun sesuatu pun daripada dosa-dosa mereka itu. Ini macam yang saya sebut tadi, kalau dia yang mulakan dosa tu, orang lain tengok terinspirasi daripada dia. Tengok-tengok, boleh buat macam ni, orang pun ikut, maka dia dapat dosanya dan dia dapat dosa orang yang ikut perbuatan dia tu. Sama juga dalam bab ni. Pada kebiasaannya, seseorang yang telah dihinggap penyakit bid'ah amat sukar sekali untuk kembali ke jalan yang asal dan benar. Ia berterusan terjerumus ke lembah kebinasaan yang hari demi hari menjauhi, lalu menyukarkannya untuk berpatah balik kembali bertaubat ke jalan yang hak, melainkan hanya mereka yang masih dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan petunjuknya. Yang ni saya kira dia tulis berdasarkan realiti lah. Kalau orang tu dia dah naik syok, berapa ramai sangat orang-orang daripada ajaran sesat, bila ditangkap dia beri kaunseling dan memang berubah betul. Saya tak rasa ramai kot rasanya. Kebanyakannya kita lepas keluar balik, buat balik perangai dia tu, kita kata kan. Disebabkan dia dah mabuk dah, dia dah hanyut dah dalam bab tu. Dia susah nak patah balik dah. Telah diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, Al-Harawi dan lain-lain bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'atin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menyekat ataupun menahan taubat
pembuat setiap amalan bid'ah. Nauzubillah min zalik. Sebab tu dalam banyak-banyak perkara pun kita kata atas sebagai contoh sekali lagi dalam Syiah pun banyak benda-benda yang mereka ni dah mula tengok balik dari segi dia punya dalil-dalil tu ada ke tidak. Ada sebahagian kata benda-benda yang kita pegang selama ni memang tak berdalil pun, sebut macam tu. Tapi kadang-kadang walaupun dia dah sedar benda tu tak berdalil, kita kata kalau gitu bertaubatlah, kembali pada Ahlussunnah wal Jamaah. Susah dia kata bila benda tu dah jadi ideologi, dah diajar daripada kecil. Kami masuk tadika memang dah ajar macam tu, Ustaz. Kami masuk sekolah rendah dah diajar macam tu. Kami masuk sekolah menengah, masuk universiti, memang diajar macam tu. Jadi walaupun tahu dah dalil Quran Sunnah tu tak ada, tapi nak tinggal betul, nak kata benda ni tak ada, dia kata memang susah lah. Ini pengakuan daripada memang bukanlah rakan-rakan orang kata apa, blogger-blogger Syiah pernah saya jumpa lah. Disebabkan benda tu dah ada ideologi, dia dah berakar dalam kepala, dia susah nak kembali balik. Betul lah pengarang ni cakap. Dia bukan semudah tu untuk dia nak bertaubat keluar macam tu, dia tak mudah macam tu. Keberatan pembuat bid'ah untuk kembali ke jalan yang benar adalah disebabkan perkara berikut. Yang pertama, usaha untuk berpatah balik mengamalkan semula dengan peraturan syariat adalah amat sukar bagi seorang pembuat bid'ah yang telah biasa dengan ikutan hawa nafsu dan syahwah. Maka ini adalah perkara yang amat berat baginya, kerana yang hak atau kebenaran itu adalah satu tanggungan yang berat yang memerlukan keikhlasan, kesabaran serta pengorbanan melawan tarikan hawa nafsu. Iaitu apa, manusia ni mana-mana pula, siapa-siapa dalam bab apa pun, untuk kita ni nak akui kita salah selama ni, oi berat. Nak pula kalau dah terbiasa benda tu lama, kata kan. Dah selama 45 tahun, 50 tahun saya hidup, Ustaz, saya buat benda ni, tiba-tiba orang kata sebenarnya tak boleh. Mana lagi mudah? Teruskan saja ataupun akui 50 tahun tu silap. Oi. Mestilah terus lagi senang kan, daripada nak akui saya 50 tahun ni memang silap beramal lah, bukannya senang. Maka disebabkan tu lebih mudah untuk diteruskan saja. Ada juga, saya faham, sebab kita ni manusia, macam mana pun kita ada emosi, kita ada sentimen kan. Kadang-kadang dalam bab-bab teguran ni, ditegur perkara macam ni, ada yang kata habis tu saya ni dah 50 tahun saya buat benda ni, kata saya percaya dengan benda macam ni, selama 50 tahun ni salah ke? Kita nak jawab kadang-kadang, iyalah salah lah, betul, itu tak sampai hati nak sebut, kata. Kena pula tambah lagi soalan, kalau gitu mak ayah saya yang mengajar ni dah meninggal dunia macam mana? Oh, lagi berat. Dia tanya mak ayah dah meninggal dunia tu, saya kata kalau mak ayah dah meninggal dunia ni, kita doalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Mudah-mudahan di atas dasar keikhlasan dia, bukan di atas dasar tersilap dia, tapi di atas dasar keikhlasan dia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pada dia. Itu kita boleh harap, kata. Dia barangkali dia tak dapat maklumat, tak apalah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Tapi kita yang sekarang ni kita dah dapat, kena ikutlah. Itu kita kata satu masalah, iaitu dah biasa dengan pegangan tersebut, dah biasa dengan amalan tersebut. Nak tinggal tiba-tiba 50 tahun buat, susah lah, kata. Dia memerlukan masa, ataupun barangkali tidak tu kan. Yang kedua, kata pengarang, pembuat bid'ah sentiasa mempunyai cara pendalilan mereka sendiri. Ini satu lagi masalah dia. Yang mereka yakin bahawa inilah cara yang paling baik yang sebenarnya dikehendaki oleh syarak. Jadi tidak logiklah bagi pandangan mereka untuk meninggalkan cara yang mereka yakin adalah cara pendalilan yang paling baik serta sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, walaupun pada hakikat yang sebenarnya adalah bertentangan dengan kehendak syarak yang betul. Disebabkan pegangan macam tu, dia jumpa dalam ayat Quran macam tu. Itu cerita dia. Dia nampak dengan mata kepala dia ayat Quran sebut macam tu. Takkan ayat Quran salah kot. Sebab tu saya sebut ayat Quran tak akan salah. Yang salahnya siapa? Yang salahnya mata yang memandang. Ayat Quran takkan salah. Yang salah adalah penafsiran. Saya ingat di antara soalan saya kira yang agak popular lah, iaitu, Ustaz, bukan ke kalau kita ni tak buat hukum had, kita kafir, Ustaz? Dia tak semudah tu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya penyokong tegar hukuman had. Pada saya kena buat, pada saya wajib. Dia sebut dalam Quran kena buat, wajib. Tak boleh berdalih, kita kena buat. Kalau kita tak dapat buat hari ni pun, usaha ke arah tu kena ada. Kalau usaha ke arah tu tak ada pun, seruan ke arah tu kena ada. Kalau seruan ke arah tu tak ada, niat ke arah tu kena ada. Kalau niat pun tak ada, wadzalika adhaful iman. Dengan hati pun dah tak ada, memang tak mau nak buat, itu kita kata dah tak ada, itu selemah-lemah iman dah tu dengan hati tu. Saya penyokong tegar. Tetapi untuk nak kata bahawasanya orang yang tak buat, Ustaz, kalau kita tak buat hari ni kita kafir, yang tu berat sangat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selalu saya ingat dalam bab tu pun
selalu ada sekali tu memang buka Quran tunjuk saya baca ni dalam Quran Ustaz, dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang yang kafir. Berdasarkan ayat tu, ayat Al-Quran dan hadis ni dia ada kaedah untuk kita faham. Dia bukannya kita kata satu benda yang kita tengok satu macam tu lah dia punya pendalilan. Tak semestinya macam tu. Ada betapa banyak ayat Al-Quran, betapa banyak hadis Nabi SAW yang Nabi menggunakan perkataan kafir. Sebagai contoh, berperang, bergaduh sesama Islam itu, berperang sesama Islam adalah kufur. Nabi SAW sebut macam tu. Menipu, man ghashana falaisa minna. Nabi SAW pernah sebut, barang siapa yang membuat tipu mislihat ke atas kami, maka dia bukan sebahagian daripada kami. Seolah-olahnya macam nak cakap kufur lah, terkeluar agama lah. Benda ni kena ada imbangannya. Saya ingat Dr. Naim dalam buku dia Al-Iman bincang dengan mendalam dengan perkara ni. Cantik dia punya huraian dia. Dia kata iaitu kita kena tengok kesimpulan huraian dia. Kita kena tengok kepada uqubah yang Nabi kenakan. Apa maksud uqubah? Hukuman yang Nabi kenakan. Kalau umpamanya satu hadis tu sebut kafir, tetapi Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman bunuh kepada orang tu, maksudnya yang Nabi sebut kafir tu nak kata dosanya besar, tapi tidak sampai terkeluar daripada agama. Sebab kalau kita kata benar-benar kafir, terkeluar daripada agama, hukuman riddah ni satu saja. Apa hukuman riddah? Apa hukuman riddah? Bunuh. Mana ada hukuman riddah geletek kaki 10 minit? Mana ada? Hukuman riddah satu saja, bunuh dia. Sebab pun tidak, hukuman bunuh kalau dia tegar dalam dia punya murtad dia. Dia bukan dia jahil, memang dia nak murtad, dia tegar dalam murtad dia, yang tu hukuman dia satu, bunuh sajalah. Jadi kita kata dalam kesalahan-kesalahan yang Nabi SAW sebut kesalahan besar sebagai kufr, tetapi Nabi tidak membunuh. Sebagai contohnya kita kata dosa besar berzina untuk orang yang bukan Islam. Nabi bukan Islam dah. Orang yang tidak berkahwin. Nabi bunuh tak? Nabi tak bunuh. Nabi sebat, menunjukkan tak ada lah terkeluar daripada agama. Untuk hukuman mencuri, Nabi bunuh tak? Nabi tak bunuh. Nabi potong dia punya tangan dia, menunjukkan kesalahan itu besar, tapi taklah sampai terkeluar daripada agama. Nampak tak? Sama juga dalam bab hukum had. Betul disebutkan barang siapa yang tak mau berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika humul kafirun. Benar, memang betul. Tetapi maksudnya di situ bergantung pada iktikad orang tu. Kalau iktikad dia kita nak buat, tapi dengan keadaan negara kita sekarang, kadang-kadang saya selalu sebutkan, dalam kuliah-kuliah lain pun saya sebut, benda-benda implementasi ni tuan-tuan, dia kadang-kadang bercanggah di antara ideal dengan realiti. Betul tak? Dia bercanggah. Ya, ideal ni maksudnya apa yang kita sangkakan itu yang paling sempurna, itu yang terbaik, itu ideal. Realiti masyarakat sekarang macam tu ke? Tidak. Selalunya ideal bertembung dengan realiti. Termasuk dalam hukum had. Idealnya saya pun nak. Kalau kata ustaz, alhamdulillah kita dah bersepakat untuk mendirikan hukum had minggu depan, alhamdulillah, sujud syukur kita, alhamdulillah. Memang kita nak. Lagipun kita tak buat salah, apa takut, kata? Tak pernah mencuri, tak pernah apa tak takut, kata? Kita nak. Tetapi kita kata boleh tak jadi macam tu? Tak. Dari segi realiti masyarakat ni banyak lagi halangan-halangan yang kita hadapi. Dari segi perlembagaan kita hadapi masalah, betul tak? Dari segi penerimaan masyarakat kita hadapi masalah. Dari segi masyarakat majmuk kita hadapi masalah. Maka banyak masalah-masalah ni dari segi realitinya kita kena tangani dahulu. Sehingga bersedia keadaan tu baru kita boleh buat. Itu masalah ideal melawan dengan realiti. Maka kalau kita kata hari ni kita tak boleh buat, bukan sebab tak nak buat, disebabkan masalah-masalah ni kena kita tangani dulu. Yang tu tak ada masalah, tak kafir lah sebut macam tu. Tapi lainlah kata kalau hukuman jelas sebut dalam Al-Quran, kita kata dalam bab sebat, dalam bab bunuh kembali, qisas, kita kata dalam bab potong tangan, kita kata ini semua benda-benda yang kalau orang kata apa, tidak lagi kita boleh buat sekarang, dan rasanya hukum ni untuk zaman Nabi boleh, zaman sekarang tak boleh buat lah. Yang tu kita kata lain lah, perbincangan itu agak lagi berat lah kita kata. Okey, jadi disebabkan tu kita kata hatta golongan macam ni berbalik pada sini. Kenapa kita kata orang yang beriktikad dengan akidah bid'ah itu susah kita kata nak bawa dia balik? Sebab salah satunya dia ada cara berfikir dan cara kefahamannya sendiri berkenaan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab tu
dalam kita usaha nak memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan saja kita kena belajar berkenaan teks tu cakap apa, tetapi berkenaan dengan manhaj ataupun kaedah untuk kita nak faham, yang tu pun kita kena dalami juga. Okey, benda ni saya ingat ulama-ulama dulu pun Masya Allah tulis, saya ingat beratus-ratus buku nak bagi faham berkenaan manhaj ni, kaedah-kaedah dia. Tak boleh kita kata kita buka, kita tengok, kita pun letak hukum sendiri. Dia tak boleh macam tu. Maka bukan sahaja Al-Quran dan As-Sunnah itu penting, tetapi cara nak memahami perkara tu, itu pun sama dia punya penting dia, ilmu-ilmu alat dia. Okey, takut kita tergolong golongan macam ni, na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata kenapa pembuat bid'ah susah kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, disebabkan pembuat bid'ah juga berusaha keras dalam amalan bid'ahnya. Ni sebahagiannya untuk menghasilkan kemegahan di dunia dari segi kemasyhuran. Terutamanya kita kata kemasyhuran ni, macam mana cara nak masyhur cepat? Senang saja, buat benda yang orang tak buat benda pelik. Sebab tu kita kata bukanlah saya ni minat dunia artis, tapi kita kata kenapa selalu artis buat benda pelik, kata sebab bila buat kontroversi itu senang naik, itu cerita dia. Maka kita kata bila benda-benda dari segi kemasyhuran dunia ni buat benda yang pelik, mendapat sambutan, dia cepat orang tertarik. Dalam kaedah ilmu psikologi pun, ilmu minda, dia ada sebut novelty seeks attention. Maksudnya apa? Benda-benda yang pelik, yang orang lain tak buat, tiba-tiba dia buat, benda tu akan tertarik. Masjid Padang Boho, solat maghrib, Alhamdulillah imamnya imamkan solat dengan khusyuk belakang. Isyak pun sama khusyuk belakang. Pergi ke masjid mana masjid dekat sini, masjid belakang Al-Ghadih kan, pergi ke masjid Al-Ghadih buat yang sama, kata umpamanya macam tu. Pergi dekat masjid Tuanku buat yang sama juga. Pergi kat masjid Alwi buat yang sama. Mana orang tertarik perhatian? Cuba bayangkan, daripada 105 masjid dipilih, ada satu masjid imam dia duduk depan, 3-4 orang duduk belakang, tiba-tiba 3-4 baris soft duduk belakang imam ni, tiba-tiba berjoget, mesti yang tu masuk surga khabar, betul tak? Masjid Padang Boho tak masuk, tuan-tuan tak tahu lah saya pernah masuk surga khabar, tapi saya kira tak masuk surga khabar. Masjid Padang Boho solat dengan khusyuk, yang tu tak masuk. Yang masuk apa? Masjid sekian-sekian berjoget ketika waktu isyak, yang tu akan masuk. Itu maksud novelty seeks attention. Maknanya apa? Benda yang pelik, yang tu yang akan menarik perhatian orang. Jadi kenapa pembuat bid'ah buat macam ni? Sebab benda yang disebut, idea yang dia bawa, benda pelik, orang tertarik. Siapa tertarik bila kita kata tuan-tuan kita kena mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Orang yang hati dia ikhlas tertarik benda perkara tu. Tetapi kalau orang bawa idea, tuan-tuan umpamanya, kalau buat mandi, ada satu ajaran di selatan Malaysia, saya selalu cerita buat ajaran ni, tapi Alhamdulillah dia punya pengasas dah tak ada, saya harap mati macam tu lah. Dia punya ajaran dia dipanggil mandi hakikat. Kalau mandi hakikat ni sekali seminggu confirm masuk syurga, walaupun tak solat tak puasa. Weh, orang nak tu lah. Betul ya? Senang, tertarik. Ini kita kata benda-benda kemasyhuran, dia sebut benda yang pelik, dia sebut pegangan-pegangan yang kita kata gharib, masyarakat kita umumnya tak pegang macam tu, dia dapat perhatian. Kena pula ada sebahagian orang, saya tak faham kenapa, ada sebahagian orang dia punya pemikiran dia, minda dia, psikologi dia, kalau pada dia tahu benda yang orang lain tak tahu, pada dia memang hebat daripada orang. Ada orang fikiran macam ni. Saya pernah jumpa dengan, tapi lama dulu lah, lebih kurang saya ingat 15 tahun lepas. Ada seorang dia tak percaya kepada puasa kita bulan Ramadan tu. Kita puasa bermula daripada waktu subuh sehingga ke waktu maghrib. Dia tak percaya, dia memang tak puasa lah. Dia tak percaya macam tu. Seorang lelaki saya jumpa. Lalu dia ni dia sebut bahawasanya pengertian puasa yang orang kita faham itu pengertian yang salah. Dia berbangga sebab dia tahu benda yang orang lain tak tahu. Pada dia macam tu. Sebab tu masalah ilmu ni, dia bukan masalah kita tahu apa yang orang tak tahu. Bukan itu ukuran dia. Orang yang paling cerdik bukannya orang yang tahu benda yang orang tak tahu. Tak semestinya, sebab apa? Apa yang dia tahu tu tak semestinya betul. Betul ya? Sebab tu masalah dalam ilmu, benda-benda yang saya minta tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, masalah dalam menuntut ilmu adalah masalah kesahan ilmu. Maksudnya apa? Apa yang kita belajar tu, sejauh mana benda yang kita belajar tu betul ataupun salah. Kena soal perkara tu. Bukan bila kita tahu maknanya benda tu betul. Saya ingat lebih kurang setahun lepas ada orang viral, seorang pensyarah, bukan penceramah, pensyarah di salah sebuah universiti mana, nama dia apa semua, wallahi saya tak tahu, tapi saya tengok tu memang nampak dia berbangga lah.
Dia berbangga pada anak murid dia cerita, memang nampak dia tasyayu'h habis lah, cenderung pada Syiah lah. Orang forward kat saya pun kot sebab saya buat kajian tu, kata Ustaz cuba tengok ni pensyarah ni sebut apa dia tu. Dia kata kamu semua tak tahu, dia kata bahawasanya fakta Nabi kita mati diracun, mati dibunuh tu tak. Lepas tu Abu Bakar ni sebenarnya disimpan tanah Fatimah. Ini semua dakwah Syiah belaka ni. Abu Bakar yang disimpan tanah Fatimah, dan Fatimah ni dengan sedih hatinya disebabkan tak dapat tanah tu 6 bulan sedih hati, lepas tu meninggal dunia. Kamu tak tahu fakta-fakta ni, saya tahu. Nampak tak dia berbangga? Bukan masalah kita tahu apa benda yang orang tak tahu dah. Masalahnya benda yang kita tahu tu sahih ataupun tidak. Itu kita panggil kesahan ilmu. Itu penting. Sebab tu setiap benda nak pula dalam bab agama ni, benda yang kita belajar, cara yang paling selamat apa dia kena ada dalil Quran, dia kena ada hadis, dan penafsiran Al-Quran dan hadis tu kita tengok biarlah ada sokongan daripada ulama muktabar. Itu cara kita nak tahu. Kalau tengok nama ulama tu, nak sebut nama dia pun kadang-kadang Allah sikit punya panjang, kata kan, Syekh Ani ni, tapi kita tanya kawan-kawan pernah dengar tak? Tak ada siapa pernah dengar kot. Kadang-kadang kita kata apa? Orang-orang yang ajaran sesat ni, saya pernah baca satu surat daripada ketua ajaran sesat Indonesia. Indonesia lagi banyak ajaran sesat. Ada 300 ajaran sesat di Indonesia saja. Jadi dia punya tulis, dia punya dia punya gelaran tu Syekh Al-Alami, Adini apa, Kaswari apa segala keluar lah. Saya ingat kalau dia punya nentek tu tulis nama dia, keluar kat sini sampai pusing belakang, sampai kat sini nama dia. Dia punya panjang, dia punya apa? Dia punya nama tu nak sebut kan. Kita kata pernah kenal ke Syekh ni? Tak ada siapa kenal kata. Dia punya penafsiran dia entah apa-apa, dia punya penerangan dia, ini tak baguslah. Kalau kita tengok ayat ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, bagus itu, kemas nampak. Disebabkan dia orang yang kita kata diiktiraf dalam perkara macam ni. Itu penting. Ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semestinya ilmu ataupun fakta. Saya tak kata ilmu, saya guna perkataan fakta. Tak semestinya fakta yang kita dapat adalah fakta yang benar. Tak semestinya. Tak semestinya benda tu kita tahu, orang lain tak tahu, kita pun rasa syok sebab benda tu kita tahu, orang lain tak tahu. Jangan macam tu. Sebab boleh jadi ada sebab kenapa ramai orang tak tahu. Sebab apa ramai orang tak tahu, Ustaz? Sebab salah, sebab tu ramai orang tak tahu. Jadi ni kita kena, jangan kita syok sendiri, kita kata. Jangan kita pegang pada satu fakta. Kita ingat, saya tengok orang-orang yang terpedaya dengan dakwah Syiah pun, salah satunya yang saya sebut panjang sikit benda ni, sebab mereka punya pemikiran macam tu. Saya tahu satu fakta yang kamu tak tahu. Apa dia fakta tu? Bahawasanya sesungguhnya Abu Bakar dan Omar berkonspirasi. Dia seronok dengar benda macam tu. Sebab orang lain tak tahu benda tu, dia tahu. Ini satu bentuk yang pemikiran yang salah. Dia bukan masalah kita tahu orang tak tahu dah, tetapi masalah benda tu betul ataupun tidak. Ala kulli hal nak mencerita kenapa ahli bid'ah ni susah nak berbalik-balik ke jalan benar, sebab dia dah biasa dapat perhatian macam tu. Termasuklah kalau sekarang ni pula zaman media sosial, lagilah zaman perhatian. Saya ingat kalau orang puas biasa, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersiap sedia untuk pergi solat maghrib. Tak ada orang share kot, kan? Betul tak? Tapi cuba kalau orang tulis saya sudah berputus asa dengan ahlu sunnah dan saya dapati Syiah berada di jalan yang benar, rasanya bagi sehari 10,000 share kot, dapat perhatian tu. Itu pun satu juga, satu lagi masalah orang kita. Saya pesan kat tuan-tuan dan puan-puan, kalau benda yang mempromosikan kemungkaran macam ni, tak payah share. Saya faham kadang-kadang kita geram tu ya. Kita tengok, kita pun share dekat WhatsApp group kan, tengok dia ni cakap macam ni. Pesan saya, kalau jumpa jangan share. Sebab apa? Sebab orang macam ni, dia hidup berdasarkan perhatian yang dia dapat, walaupun publicity murahan. Tahu publicity murahan? Maknanya orang share sebab orang bengang kat dia, bukan sebab orang suka kat dia. Tapi sebab dia dapat perhatian tu, dia share lagi. Lepas tu dia buat lagi. Ubat untuk orang macam ni, apa ubat dia? Jangan peduli ke dia. Kalau nampak jangan share, jangan like. Kalau siapa yang ada Facebook tu lah, dia nampak dia post tu, ada satu share, ada dua share, kena esok dia malas. Sebab apa? Sebab dia tak dapat reaksi yang dia harapkan tu. Ini salah satu sebahagian daripada pegangan bid'ah ni. Apa yang dia nak? Dia nak kemasyhuran. Kalau dia sebut benda-benda yang novelty, maksudnya benda-benda yang orang lain tak sebut, dia dapat perhatian cepat, instant. Itu kita kata yang dia nak. Saya ingat hatta kalau bukan saja dalam bab ni, dalam bab akidah liberal kan, ada seorang ada seorang peguam tu kan, kita kata kan, ya ada kamera. ada seorang peguam tu kita sebut benda pelik-pelik, kata kan.
buat benda pelik-pelik, cepat saja naik. Ini masalah dia. Tiba-tiba kita kata benda yang kamu buat ni salah, kamu kena berhenti buat. Dia pun duk fikir, kalau saya berhenti buat saya lagi kan tak famous pula, tak buat. Okey, wallahu taala alam. Begitu juga dengan dapat tumpuan dari segi kemasyhuran, orang cepat kenal nama dia. Begitu juga dengan harta benda, pangkat, ramai bilangan pengikut dan lain-lain kehendak syahwahnya, apa-apalah. Cuma saja macam saya sebut 2 minggu lepas tak silap saya, persamaanlah saya tengok banyak ajaran-ajaran sesat ni, sama ada Bahai ataupun Qadiani ataupun Haji Matahari dulu, termasuk juga Syiah Imamiyah, kebanyakannya mesti ada unsur, minta maaf cakap, ada unsur seks di dalamnya, mesti. Ingat ada nikah batin, kata kan? Tak perlu wali, tak perlu apa secara batin, benda-benda macam tu. Hatta Syiah pun mendapat perhatian. Kalau yang kita panggil Syiah jadian, di setengah-setengah tempat tu, panggil dia, masalah disiplin, orang tangkap dia, panggil dia, kata kamu ni didapati kamu ni menganut ajaran Syiah. Tanya dia, dia tak tahu banyak sangat pun bab Syiah. Ini hakikat. Kalau soal jawab, dia tanya dia berkenaan akidah imamiyah, akidah imamah. Tanya dia berkenaan takfirus sahabah, mengkafirkan sahabat. Tanya dia berkenaan masalah disiplin riwayat di sisi Syiah. Sebut benda tu, dia blur, dia pun tak tahu. Hak yang dia tahu apa? Saya sebab Syiah ni boleh nikah muta'ah. Hak tu dia nak. Ini hakikat tuan-tuan. Bukan saja Syiah, dalam ajaran lain pun macam tu. Kita tengok betapa selalunya kalau ajaran sesat keluar surat khabar, mesti paling kurang isteri 4 orang, tak pun saya dibolehkan bernikah 20 orang serentak. Mesti cerita macam tu, betul? Ini kita kata persamaan. Jadi benda-benda ni kenapa dia susah nak tinggal? Dia fikir tinggalkan duduk dalam penjara daripada 20 orang isteri, tak ada isteri terus je tau. Dia fikir benda ni, nak berbalik-balik tu susah. Sebab banyak benda dia dah biasa. Kemewahan umpamanya, kemasyhuran, pengikut dan umpamanya. Kalau kita tengok pengikut sebahagian daripada ajaran wahdatul wujud, yang mana dah dakwa dia dah bersatu dengan Nur Muhammad dalam diri dia, maka dia dah bersatu dengan Allah. Ada sehingga ke tahap bila dia sampai tu, pemimpin, dia punya pengikut dia memang sujud pada pemimpin dia tu. Ini bukan kisah buat-buat, kisah dalam TV, tak, hakikat. Bila dia sampai, dia berjalan nak masuk rumah dia tu, dia punya pengikut semua dah berbaris tu kiri kanan dia. Dia lalu tu sujud, paling kurang pun tunduk. Sebab apa? Sebab dalam diri dia cebisan Nur Muhammad tu, dia dah bergabung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata benda yang kamu buat ni salah, dia hilang kemasyhuran tu, dia hilang penghormatan tu, dia hilang harta benda dan sebagainya tu. Itu buat tak usah patah balik. Itu dia punya cerita dia. Okey, jadi bukan saja dalam bab pecahan-pecahan yang mainstream tu, kita kata macam Syiah dan sebagainya, tetapi kalau kita tengok ajaran-ajaran sesat lain pun samalah juga macam tu. Dia punya pengaruh, dia punya orang berikan hadiah macam-macam pada dia, benda-benda tu buatkan dia susah. Sebagai contoh kata pengarang, ia kononnya berzuhud supaya digelar dialah orang yang paling zuhud sekali. Dia seronok kan, orang sebut dia dah orang yang paling zuhud, orang yang paling sederhana. Dia naik seronok, ada timbul riak di situ. Ataupun ia mengeluarkan sesuatu pemikiran dan amalan supaya dapat bermegah dengan banyak bilangan pengikut yang taat setia kepadanya, ataupun untuk menunjukkan ia lebih bijak daripada yang lain, ataupun untuk mendapat faedah nikmat keduniaan darinya, baik dari segi keuangan, pangkat, pujian dan lain-lain lagi. Jadi amatlah payah baginya untuk meninggalkan semua ini kerana terpaksa kembali membuat segala usahanya dengan benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, serta menurut kehendak peraturan syarak yang lurus dan tidak menurut kehendak hawa nafsunya. Dah masuk waktu? Ya, 2 minit. Okey. Jadi kita kata macam kita sebutkan tadi, dia dah biasa dengan semua benda tu. Tiba-tiba kita kata benda ni salah, kena bertaubat, dia kena lepaskan. Dan manusia ni biasalah, terutamanya pula ada dia punya ego dia kena sebut kat depan semua pengikut dia. Bayangkan, pengikut dah 10,000 orang kan, kumpul muktamar pengikut 10,000 orang penuh, Masjid Padang Bohor pun tak boleh nak muat semua ni kan? Penuh pengikut. Kata apa? Semua benda yang saya sebut tu bohong, salah, saya minta maaf. Sekarang ni kita semua kembali bertaubat pada Ahlussunnah wal Jamaah. Tak pernah jadi lagi lah macam tu kan. Ini kita kata benda yang susah dibuat. Sebab tu kalau Allah, kita kata kalau bagi kaunseling dan apa pun, kalau dah tahap tu, dia akan teruskan jugalah perlakuan dia. Wallahu ta'ala alam. Maka itu di antara sebab, dia bagi berapa tadi? 3 sebab kenapa pembuat bid'ah susah nak berundur semula ke jalan yang benar daripada amalan bid'ahnya. Maka nasihat saya, satu perkara yang mudah, yang paling elok untuk kita punya kehidupan ni pun sekali saja.
Dah lah sekali saja, tak adalah panjang mana sangat pun. Nabi Nuh AS 1000 tahun pun dia rasa singkat. Kita 70-80 tahun lagi lah pula kan. Jadi kita kata cara yang paling selamat gesaannya, memang tidak boleh tidak, iman ini dia naik dan menurun. Dan menaiknya iman kerana apa dia? Kerana ilmu dan juga amal soleh. Itu kata kuncinya, ilmu dan amal soleh. Maka kita tuntutan ilmu macam tuan-tuan dan puan-puan buat malam ni, baguslah. Teruskan belajar, cari kita kata guru dan sebagainya. Sebab kita nak sepanjang amalan kita ni daripada awal sampai habis memang betul dia punya pegangan dia. Okey, sebab kita takut, na'udzubillah, kalau dah tersilap macam ni nak patah balik, Allah susah dah. Benda tu pula dah jadi kebiasaan kita kan. Susah kita nak mula balik daripada kosong. Wallahu alam. Baik. Sementara tunggu masuk Isyak, insya-Allah kita masuk bab seterusnya setakat mana yang sempat. Hukum bid'ah. Hukum kepada perbuatan bid'ah boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Namun begitu perlu ditegaskan bahawa pada dasarnya dosa bid'ah adalah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Yang ni macam yang saya nak tekankan sekali lagi, yang bid'ah yang disebut ni kena ada 5 syarat dia yang saya sebut. Iaitu bid'ah perkara itu tak ada daripada Nabi SAW. Begitu juga tidak dibincangkan oleh ulama-ulama muktabar. Perkara tersebut diharapkan mendapat pahala, dan kita kata orang yang buat tu pun dia dapat maklumat yang apa yang dia buat tu salah, tetapi masih dia berdegil teruskan sebab dia yakini walaupun Nabi tak buat, walaupun sahabat tak buat, tapi saya yakin kalau kita buat tak, yang Nabi tak buat pun kita dapat pahala. Yang tu boleh baru boleh hukum bid'ah. Kalau dia tak tahu jangan cepat sangat hukum bid'ah. Disebabkan selalu saya sebut, kita takut keikhlasan dia tu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pun sebab tak dapat maklumat, bukan sebab dia tak nak buat, tapi dia tak dapat maklumat. Wallahu taala alam. Kita bagi ruang untuk azan insya-Allah. So kita buka untuk soalan. Baik, bab berkenaan hukum bid'ah ni insya-Allah minggu depan kita tengok. Cuma pembahagian ni saya tengok dia punya pembahagian dia lain sikit lah daripada pembahagian yang selalu disebut. Tapi tak apa, kita sebut dua-dua. Saya ingat pembahagian yang di antara pembahagian terbaik yang pernah saya baca adalah berkenaan pembahagian yang diberikan oleh Allahyarham Ibn Bas. Dia mufti Mekah, mufti Arab Saudi dahulu, yang buta tu. Dia sebut bahawasanya bid'ah ni umumnya dia ada dua, iaitu bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah adalah bid'ah tambahan. Maknanya benda tu ada pada zaman Nabi SAW, kita kata benda tu dah ada tetapi ditambah, kita kata. Maksudnya sebagai contohnya perbuatan-perbuatan yang ada asal dia tapi ditambah, dia bukan reka daripada kosong, kita kata. Ada juga bid'ah hakikiyah dari segi amalan. Contohnya kalau dalam bab fiqh, sebagai contoh kita kata doa awal tahun akhir tahun umpamanya kan. Yang ni memang betul-betul tak ada. Zaman Nabi SAW tak ada perkara tu, tapi ditambah secara bulat-bulat. Yang ni secara hakikiyah lah, wallahu ta'ala alam. Tapi tak apa, itu pembahagian yang umum saja. Minggu depan kita akan bincang dengan lebih lanjut lah. Dan pembahagian yang diberikan oleh pengarang ni pun, yang ni pun menarik untuk dibincangkan insya-Allah, wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai situ saja perkongsian kita. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Dan saya ingat tahun ni memang insyaAllah kita habislah buku ni. Cuma bila tu tak tahu lah. Satu hari 2 muka, 3 muka macam ni. Tak apa, slow-slow tak apa, janji faham, kata Allah Ta'ala alam. Baik, ada sebarang soalan sebelum kita bangkit? Ya. Assalamualaikum. Okey. Ya. Ya. Mana apa? Ya, masalah munafik kan. Dia munafik ni kita kata, kalau munafik yang munafik hakiki tu, yang ni lebih besar lagi. Disebabkan munafik ni sebahagian sebut dia di bawah orang musyrik lagi kat neraka nanti. Sebab apa? Sebab orang musyrik tu dia mensyirikkan Allah, dia tidak beriman, tapi musyrik dia tu jelas. Orang munafik ni dia tak percaya, tapi dia berpura-pura macam percaya, maka dia lebih bawah lagi, kita kata. Walaupun dua-duanya adalah tidak dinafikan. Kalau bid'ah umpamanya, kalau dalam bid'ah dalam akidah, yang ni pun dosa besar juga.
disebabkan dia merosakkan usul daripada agama dan mengelirukan orang. Tapi di antara dua besar ni, mana besar? Wallahu ta'ala alam, saya susah nak sebut lah. Tetapi nampak gayanya wallahu alam, munafik ni lebih besar lagi, disebabkan dosa nifak tu dia berada di bawah kerak yang paling bawah neraka sekali. Wallahu ta'ala alam. Disebabkan dia tak beriman, dia tak percaya, tapi dia buat-buat macam dia percaya. Wallahu alam. Dan tambah lagi dengan dia ada niat untuk nak menghapus, nak merosakkan Islam daripada dalam. Okey, boleh tak kita kata bid'ah dalam akidah menjadi munafik? Boleh? Ya, maksudnya berlapis. Boleh tak jadi macam tu? Boleh. Sebab apa? Sebab dia reka benda-benda kepercayaan yang tak ada daripada Nabi SAW. Lalu dia sebut benda tu sebahagian daripada Islam. Tujuannya apa? Nak memusnahkan Islam daripada dalam. Saya ingat Dr. Khalid Basalamah Indonesia, saya suka perkataan dia. Dia kata dia sebut Syiah ni umpamanya adalah munafik, dia kata. Dia boleh ertikan, maksudnya bid'ah dalam akidah termasuk juga dalam munafik. Sebab apa? Sebab dia kata, cuba tuan-tuan bayangkan, kenapa dia kata saya Islam, tapi sebenarnya dalam Islam Al-Quran tu semua dah berubah, semua tak sama macam sekarang. Apa faedahnya dia nak sebut macam tu? Syekh Anan Arur pernah sebut berkenaan Syiah. Dia kata unzur ila dinil imamiyah, tengok kepada agama imamiyah. Dia kata imam dia, Imam Mahdi dia ghaib, tak tahu mana, nak cakap dengan dia pun tak boleh. Al-Quran muharraf, Al-Quran telah pun berubah. Hadis-hadis Sahih Bukhari tak boleh nak pakai. Berbohong boleh. Agama benda gini gaya. Jadi kita kata, kalau orang tu dia kata saya Islam tetapi saya percaya sahabat semua kafir, saya Islam tapi saya percaya Al-Quran tu dah berubah habis, saya Islam tapi saya percaya Bukhari dan Muslim tak boleh pakai dia punya hadis dia. Apa tujuan dia sebut macam tu? Melainkan dengan niat dia nak merosakkan Islam daripada dalam. Okey, jadi dia boleh jadi berlapis. Bid'ah dalam akidah dalam masa yang sama, kalau dia berniat nak meruntuhkan Islam tu, maka dia munafik daripada musuh dalam selimut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jenis solat, ini susah lah nak hukum kan. Saya pun saya bagi dari segi usul. Kalau bagi contoh satu mungkin kita boleh bincang lah kot. Wallahu a'lam. Ya. Dia ada sekali tu, ada seorang dia bagi pada saya satu buku. Dalam buku tu banyak solat-solat sunat yang tidak ada landasan dia. Tapi nak senaraikan memang saya tak boleh, sebab yang banyak yang tak boleh tu lebih banyak daripada yang boleh. Sebab tu kalau dari segi kaedah saya pun, kita ajarkan kaedah yang betul, solat sunat yang ada. Selain daripada ni wallahu alam, kita kena semak. Selalu saya sebut macam tu saja. Jadi di antara yang saya pernah baca, yang saya pastilah memang tak ada lah, Nabi tak pernah buat, tak pernah ajar, solat sunat bagi roh mudah keluar. Maksudnya kalau kita nak mati tu buat solat sunat tu, insya-Allah roh mudah keluar. Saya pun macam mana kita nak tahu bila kita nak mati? Ini salah satu benda yang tidak ada asal dia lah. Wallahu ta'ala alam. Yang lebih ni kita kena tengok dengan lebih mendalam lah. Sebab ada juga kadang-kadang orang tanya pada saya, solat sunat, dia sebut solat sunat lain, tapi yang saya faham yang dia sebut tu solat sunat lain. Sebagai contohnya, ada orang tanya berkenaan solat sunat awabin. Contohnya, saya faham solat sunat awabin ni kalau dalam hadis solat duha. Jadi dia tanya, ustaz, solat sunat awabin ada tak dalam sunnah? Saya kata ada, sebab saya faham solat sunat awabin tu adalah solat duha. Lepas saya dah kata boleh tu, dia pun cakap kat kawan dia, itulah aku kata lepas maghrib boleh buat solat sunat tu. Apa pula duha lepas maghrib? Saya jadi yang dimaksudkan adalah solat berapa? 6 ke 8 rakaat setelah di antara maghrib dan isyak. Ada seorang itu pernah tanya kat saya tak ingat kat masjid mana. Yang ni kita kata tak ada lah landasan dia daripada Nabi SAW. Ada pun solat duha tu ada tak? Ada. Tidak ada masalah, boleh dilakukan. Begitu juga solat duha juga. Ada seorang pernah tanya saya, dia kata solat sunat lepas berzikir, dia kata. Jadi saya tanya dia, solat sunat lepas berzikir ni macam mana? Lepas kita berzikir, kita solat sunat. Saya kata kalau nak solat sunat secara umum boleh lah, tapi nak khususkan lepas zikir tu, saya kata tak boleh lah. Saya tanya dia, zikir mana? Dia kata ada hadis yang Nabi SAW lepas solat subuh, baginda akan duduk di tempat baginda solat tu, dan dia akan berzikir sampai masuk waktu duha. Dan Ibnu Abbas buat pelakuan ni. Ibnu Abbas dia berzikir sehingga kan dia minta maula dia punya khadam dia pergi luar tengok
tengok kat luar waktu duha dah masuk belum. Kalau khadam dia mai balik masuk, kata waktu duha tak masuk lagi, dia sambung lagi berzikir mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi dia berzikir sehingga masuk waktu duha, kemudian dia solat. Solat tu solat apa? Solat duha lah. Tapi kawan tu tanya, solat lepas zikir. Saya pun bela, apa dia solat lepas zikir? Jadi tu di antara benda-benda yang kalau nak bagi nama secara terus, saya khawatir yang saya maksudkan lain, tetapi yang dimaksudkan dalam buku tu lain. Umpamanya macam tu. Umpamanya dia kata solat belakang imam 8 rakaat. Kalau saya nak kata tak ada, kalau setiap hari buat 8 rakaat. Tiba-tiba dia kata solat tarawih ustaz. Solat tarawih ada lah. Jadi ni masalah-masalah tu saya tidak berani. Saya takut nanti kalau saya senaraikan solat tu, barangkali maksud saya lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tengok solat tu, barangkali kita kata tak ada dalam hadis dan sebagainya, lalu takut terambil kata-kata saya pergi buat benda tu, wallahu ta'ala alam. Tapi macam yang kes tadi tu memang tak ada sungguh lah. Solat bagi roh mudah keluar, ni memang tak ada lah. Ni memang saya pernah, ini memang betul-betul tak ada, wallahu ta'ala alam. Okey, ya. Okey. Yang tu ada, yang tu hadis daripada Bilal. Nabi izinkan. Nabi izinkan. Dia kita kata dalam bab ibadah ni ada benda yang sahabat sebut pada baginda Nabi SAW, minta izin, Nabi bagi. Ada yang Nabi tidak bagi. Menunjukkan apa? Bahawasanya sesuatu ibadah tu dia kena ada keizinannya daripada Nabi SAW. Ada ibadah yang Ali minta daripada Nabi, Nabi tak bagi. Ada ibadah yang sahabat minta daripada Nabi setelah azan maghrib, sahabat minta, boleh tak kalau kami nak solat 2 rakaat sebelum solat maghrib, setelah masuknya waktu maghrib. Nabi sebut insyikta, kalau kamu nak buatlah, tak ada masalah. Maka di situ mendapat takrir keizinan daripada Nabi SAW. Kalau kita kata, umpamanya lah, kalau lah saya tak kata lah tuan-tuan dan perempuan dakwa, tapi kalau kita kata apa-apa amalan disebabkan sahabat buat, Nabi tak buat, jadi kita buat pun tak apa, tak boleh sebut macam tu. Disebabkan hadis Nabi SAW sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tak pernah kami buat, maka dia tertolak. Kalau kita kata bahawasanya apa-apa Nabi tak buat, kalau kita buat baik diterima, maksudnya hadis tadi tak ada manfaat lah. Tak ada lah Nabi kata kalau kami tak pernah buat, maka benda tu tertolak. Tak ada lah manfaat dekat situ. Jadi dia berbalik kepada kaedah yang diperkenalkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam buku dia Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i ini saya kira rata-rata masyarakat kita bermazhab Syafi'i lah. Dia yang memperkenalkan kaedah asalnya perkara dalam ibadah adalah ibadah ni amrun tauqifi. Maksudnya ibadah ni dia adalah terhenti dengan kehendak dalil. Kalau ada dalil boleh buat, kalau tak ada dalil tak boleh buat. Yang ni bukan saya sebut, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sebut sedemikian. Jadi saya pun bertengok pada kaedah tu, kita kata kita pegang macam tu lah, selamat lebih selamat macam tu lah, wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, ada soalan lain? Bismillah. Ya. Okey. Iya. Iya. Palsu. Memang sebab ada satu dia kalau hadis palsu tak boleh lah, kita tak boleh terima. Hadis ni macam-macam mana sekalipun, baru ni saya sebut dekat mana, hadis ni sesiapa sekalipun yang keluarkan, dia perlu mematuhi 5 syarat sahih baru kita kira sahih. Tak kira siapa keluarkan, siapa-siapa pun keluarkan, dia tidak terlepas daripada disiplin periwayatan, iaitu dia kena tepat dengan 5 syarat ni. Okey, apa syarat tu? Diriwayatkan dengan sanad yang bersambungan, perawi-perawinya siqah, dhabit, hadisnya tidak ada illah dan tidak syaz. Illah ni maksudnya dalam sanad dia, dalam matan dia tidak ada masalah. Syaz ni maksud dia hadis yang dikeluarkan oleh seorang perawi yang siqah tidak bercanggahan dengan perawi yang lebih siqah daripada dia. Sebagai contoh, hadis Imam Muslim berlanggar dengan hadis Imam Bukhari. Kita ambil hadis Imam Bukhari lah, sebab Imam Bukhari awfaqu min Muslim, lebih tinggi daripada Muslim, walaupun hadis Imam Muslim tu hebat betul dah. Okey, jadi apa-apa hadis sekalipun dikeluarkan oleh sesiapa sekalipun, dia perlu menepati 5 syarat ni baru dia sahih. Kalau tak kena syarat ni, maka tak boleh dianggap sebagai sahih lah, wallahu alam. Termasuk juga dengan hadis-hadis berkenaan Nur Muhammad, dia tidak ada dia punya sandaran yang sahih dia. Sebagai contoh lafaz hadis, sesungguhnya segala perkara diciptakan melalui nurku, iaitu Nur Muhammad. Yang ni tidak ada dia punya sandaran dia, wallahu alam. Kalau adalah sami'na wa ta'na lah, tetapi dia tidak ada, wallahu alam. Baik, ada soalan lain? Tak ada?
Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, saya serahkan kembali pada tuan pengerusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.